Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah Isukan, kemahiran tata bahasa. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Fokus kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Anda sudah bersedia? Buku teks sudah pun dibuka? Alat tulis sudah ada? Jika sudah, apa lagi? Kita teruskanlah. Aktiviti kita pada hari ini ialah memahami dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks halaman 18. Sebelum itu, kita ulang kaji sedikit mengenai penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Contoh kata pasukan dalam frasa dua pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Faham? Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Terlebih dahulu, ayuh kita baca petikan yang disediakan. Baca bersama-sama dengan cikgu ya. Isukan. Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, SK Sri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan isukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang isukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang isukan. Afifi dan Tinish turut membantu Danish. Itu petikan yang diberikan ya. Sekarang kita akan perhatikan satu persatu bahan rangsangan iaitu gambar yang diberikan dalam halaman 18. Arahan, kena pasti penjodoh bilangan, fahami situasi dalam gambar. Gambar yang diberi, lihat penjodoh bilangan yang diberikan ialah kelompok. Dan cikgu telah bulatkan dua kelompok. Kelompok merupakan penjodoh bilangan untuk sekumpulan manusia, haiwan dan benda seperti burung, awan, pulau dan bintang. Sekarang kita lihat pula situasi gambar yang diberikan ya. Situasi gambar, kelompok berbincang menyiapkan tugasan. Berdasarkan situasi gambar yang telah cikgu berikan, perkataan dan juga frasa, anda dikehendaki membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang diberikan iaitu kelompok. Untuk yang pertama, cikgu bantu anda. Ayat, dua kelompok murid berbincang dan mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan mereka di dalam perpustakaan sekolah. Ada perkataan kelompok kan? Kita tambahkan kata bilangan iaitu dua. Dua kelompok. Faham? Ya, anda cuma melengkapkan ayat berdasarkan perkataan yang telah cikgu berikan. Kita lihat gambar yang seterusnya. Kita lihat pula gambar yang kedua. Arahan yang sama, kena pasti penjodoh bilangan dan fahami situasi dalam gambar. Kita lihat gambar. Penjodoh bilangan yang diberikan ialah bidang. Situasi dalam gambar, dua orang budak bermain, berbual-bual dan duduk di atas tikar. Berdasarkan situasi yang anda fahami daripada gambar tersebut, anda mestilah membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan bidang. Bidang merupakan penjodoh bilangan yang digunakan untuk benda luas yang terbentang luas, rata atau lebar seperti tikar, permaidani, layar, sawah, tanah, kebun, kain kemah dan sebagainya. Itu makna penjodoh bilangan.
Jadi kalau kita lihat penjodoh bilangan, contoh telah diberikan tikar. Dalam gambar ada tikar. Ataupun kalau mungkin anda nampak pemaidani pun boleh juga. Sebab gambar ni ialah atas mata kita yang melihat. Dan lihat situasi gambar, bermain permainan video, berbual-bual dan juga tikar. Berdasarkan perkataan-perkataan yang cikgu beri ini, anda dikehendaki membina ayat. Satu contoh ayat yang cikgu boleh berikan kepada anda ialah Alias dan Rizal sedang bermain permainan video sambil berbual-bual di atas sebidang tikar. Itu ayat cikgu. Cikgu percaya anda boleh menulis ayat yang lebih bagus, yang lebih kreatif dan kritis kerana anda sememangnya murid yang cemerlang. Kita teruskan dengan gambar yang ketiga ya. Arahan seperti biasa, kenal pasti penjodoh bilangan, fahami situasi dalam gambar. Kalau kita lihat penjodoh bilangan yang diberikan ialah lembar. Manakala gambar situasinya seorang murid sedang menulis di hadapan seorang cikgu dan di belakang tertulis sesi pemilihan pemain e-sukan. Jadi berdasarkan gambar dan berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan, binalah ayat. Sebelum itu, ayo kita lihat apakah itu lembar. Lembar merupakan benda-benda yang lurus dan panjang seperti kertas, dawai, benang. Dan situasi gambar menulis nama, mendaftar, sesi pemilihan pemain e-sukan dan juga kertas. Jadi, kalau kita lihat penjodoh bilangan dan perkataan-perkataan yang cikgu sediakan untuk situasi gambar, anda boleh menggunakan lembar untuk kertas. Jadi anda tulislah ayatnya. Rahmat menulis namanya untuk mendaftar bagi sesi pemilihan e-sukan di atas selembar kertas. Jangan tiru ayat cikgu tau. Buat sendiri. Gambar yang seterusnya. Penjodoh bilangan yang diberikan ialah baris dan situasi gambar ialah bermain. Kalau anda lihat di sini ada 3 pasukan. Kenapa ada 3 pasukan? Kerana ada 3 komputer di hadapan mereka itu. Maksudnya mereka ni sedang bertanding untuk e-sukan. Kita lihat apakah maksud baris. Baris merupakan penjodoh bilangan untuk kedudukan benda. Manusia yang berbaris seperti orang, kedai, rumah, pokok, tulisan, ayat, meja dan kerusi. Dan kalau anda lihat gambar, sememangnya 3 kumpulan ini duduk dalam satu barisan yang sama. Dan situasi gambar yang telah cikgu sediakan, 3 pasukan bertanding dengan bersungguh-sungguh baris. Jadi cikgu percaya anda sudah nampak di manakah anda hendak meletakkan penjodoh bilangan. Dan gabungkan dengan kata bilangan. Boleh? Kita teruskan gambar yang berikutnya. Gambar yang diberikan ini, penjodoh bilangannya ialah kumpulan. Situasi gambar ada kumpulan A dan kumpulan B dalam pusingan akhir. Jadi berdasarkan penjodoh bilangan dan gambar, bina ayat. Sama seperti yang sebelum ini. Sebelum itu kita lihat apakah maksud penjodoh bilangan kumpulan. Kumpulan merupakan untuk manusia atau binatang seperti pelajar, gajah dan sebagainya. Manakala situasi gambar ialah gembira mengalahkan kumpulan lawan, pusingan akhir. Berdasarkan situasi ini, anda pun binalah ayat. Boleh. Tak perlulah ayat yang terlalu panjang. Cukuplah anda menulis ayat yang apabila anda menghantar
tugasan anda kepada cikgu, cikgu faham yang anda telah pun memahami konsep penjodoh bilangan kumpulan. Boleh ya? Kita teruskan lagi. Dalam gambar ini, penjodoh bilangan yang diberikan ialah pasukan. Manakala situasi gambar ialah dua orang murid telah menerima sijil masing-masing kerana berjaya menjadi johan dalam pertandingan e-sukan. Sebelum itu kita lihat apakah maksud penjodoh bilangan pasukan. Pasukan digunakan untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam seperti pemain kompang, polis, tentera dan pengakap. Manakala situasi gambar ialah pasukan menerima sijil dan hadiah, majlis penyampaian hadiah dan sijil. Jadi berdasarkan gambar dan perkataan-perkataan yang telah cikgu berikan, anda bina ayat mengenai gambar yang tertera sekarang. Boleh? Bagus. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda dapat memahami penjodoh bilangan yang terdapat pada halaman 18. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.